Tak. Masya Allah, Masya Allah, Barakallah fi. Muhammad Syahfizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, hasbullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akram Syahmi, Ustaz Abu Hanafiya Asyahidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita bertemu lagi, Masya Allah, di pengajian kita. Masya Allah, masih lagi dalam kitab yang ketiga, kitab solat secara umumnya. Masya Allah, dalam pada minggu hadapan kita akan InsyaAllah pada jilid ke-6, InsyaAllah pada jilid ke-6. Siapa ni? Hazrin Zam Zainal. Waalaikumsalam. Kanzo Miyazawa. Maryam Ahmad Asyahidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hurian lama tak ada dia dalam jemaah ke mana tu. Hurian kita Nubli, kenapa Hurian kita tak mari? Efi pun lama tak ada ni. Kemana pergi? Abdul Razak Abdul Manaf Abdul Razak ke Abdul Razak Abdul Manaf pun tak ada lama. Masya Allah, sahabat-sahabat, dia makin lama makin kendur. Mungkin dengan kesibukan masing-masing kot. Masya Allah, dia makin lama, kita orang makin lama, pelajar-pelajar dia makin lama makin semangat. Sebab dia nak habiskan kitab. Tuan-tuan ni kali dah cool kali semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Azmai, Masya Allah. Hadirkan diri dengan iman dan ihtisab, yakin kita pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin kita pada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yakini janji dan yakin pada ihtisab dan janji. Itu dua penting. Shama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba. Iman dan ihtisab. Afid Syazwan, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So masih kita menunggu lagi sahabat-sahabat yang belum datang. Mungkin akan datang perlahan-lahan tu pun, insyaAllah kita meneruskan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nubli malam ni tak ada orang Kelantan. Kita muka surat berapa? 435 malam ni. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, kita berada di muka surat 435, hadis ke-14, 13 yaitu dalam fasal kedua di dalam bab kitabus salat, masih lagi bab khutbah dan solat, bab khutbah Jumaat dan solat. Okey, cara Nabi SAW berkhutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب. رواه Abu Daud. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa apabila Nabi berkhutbah sebanyak 2 kali. Selepas naik ke mimbar, baginda akan duduk sehingga muazzin selesai azan. Kemudian baginda bangun dan berkhutbah. Kemudian baginda duduk dan tidak berkata-kata. Kemudian baginda bangun semula dan berkhutbah untuk kali kedua. Hadis riwayat Imam Abu Daud rahimahullah. Hadis ini menerangkan cara Nabi berkhutbah. Mengikut mazhab Syafi'i, disunatkan disampaikan khutbah itu di atas mimbar. Khutbah diberikan di atas mimbar. Kalau ada mimbar, maka khutbah disampaikan di atas tempat yang tinggi. Kalau tak ada mimbar, khutbah ni mesti disampaikan pada tempat yang tinggi. Selain daripada khutbah hari Jumaat, disunat juga memberi nasihat, ucapan dan sebagainya dengan berdiri. Apabila disampaikan dengan keadaan berdiri, ada roh padanya. Pada peringkat awal dalam dakwah dahulu, bayan pun kita dalam dia salah satu nasihat lah. Bayan pun dalam keadaan berdiri. Kita masjid-masjid dulu, kita bayan berdiri. Tahun 80-an, akhir tahun 70-an, Masya Allah, kat masjid-masjid kita bayan dengan berdiri. Ada kat Pasir Mas tu ada Pakcik Lah, Pak Allah kita panggil. Pak Allah Kubai Batang, Pak Allah Kubai Batai. Pak Allah ni dia dekat dengan Cikgu Nah, mungkin kenal Pak Allah ni. Kubai Batang ni Pak Allah. Dia orang pondok. Tapi dia orang tua lah. Dalam jemaah ni dia agak orang tua sikit dengan bersama kita. Kita dulu kan budak-budak tahun awal 80-an, 81, 82 dahulu. Dialah yang penawar hati jemaah. Ke mana-mana dengan berbasikal. Kalau dia bayan, satu masjid dia round. Dia berjalan sebab tapi elok jugalah kalau bayan tu duduk atas kerusi. Tidak, satu masjid dia pusing. Maknanya dia tak boleh duduk diam. Dulu mesti semua bayan berdiri. Tahun 80-an semua bayan berdiri, nasihat berdiri. Jemaah foreigner datang pun bayan berdiri. Saya ingat lagi masjid Pasir Mas tu, jemaah Arab datang, jemaah foreigner datang. Masya Allah, pada masa tahun awal 80-an dahulu, semua berdiri. Orang terjemah pun berdiri, orang bayan pun berdiri. Dah tahun 90-an tu, di akhir 80-an lah. Di 90-an tu sudah mula duduk dah. Di markas pun bayan duduk dan sebagainya. Tapi kalau tempat keluar, masih lagi kita bayan berdiri. Kita ingat lagi bayan subuh, kita panggil kuliah subuh, 6 prinsip, semua berdiri. Sebab berdiri ni dia ada satu kekuatan.
bila bajet tahunan dan sebagainya kan, bajet tahunan, kalau PM, kalau Menteri Keuangan ataupun PN, dia buat bajet tahunan. So berapa jam dia dah berdiri, tak kira lah orang tua orang muda, dia berdiri. Sebab itu ada satu kekuatan dan roh. Dalam khutbah ada doa. Nabi doakan untuk ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri Nabi dan para sahabat dan umat baginda. Harus berdoa untuk pemerintah. Jadi pemerintah kita doa kepada YDP kita yang di Pertuan Agong kita doa. Kalau negeri-negeri kita doa kepada raja-raja, pemerintah, Masya Allah. Kalau negeri-negeri yang tidak ada raja, kita doa pada pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Ini harus untuk berdoa. Duduk di antara dua khutbah. Jadi kalau khutbah Jumaat, bila duduk di antara dua khutbah, Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaih mengatakan bahawa disunatkan sekadar membaca surah Al-Ikhlas sahaja. Sekejap, ada katakan doa-doa diterima pada masa itu. So masa itu perlu berdoa lah. Itu ketika berkhutbah. Khutbah dilakukan dalam keadaan berdiri. Hendaklah memberi tumpuan terhadap khutbah yang disampaikan. Biasanya bila khutbah ni semua orang mengantuk. Nabi kan pendek khutbah, Nabi panjang sembahyang. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ke-14 dan kurungan 14. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istawa 'ala al-minbari istaqbalna biwujuhina, rawahu Tirmidzi. Wa qala hadha haditsun la na'rifuhu illa min hadis Muhammad ibn Fadl wa huwa dha'ifun zahibul hadis. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi berada di atas mimbar, baginda akan menghadap ke arah kami. Setakat itu dalam riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, kami tidak mengetahui hadis ini melainkan daripada Muhammad bin Fadl, dan dia adalah perawi yang dhaif dan tidak jelas riwayatnya. Sunat melihat kepada khatib sewaktu khutbah. Sebab hadis ni walaupun dia hadis dhaif, tapi dia semakna dengan hadis-hadis yang sahih disebut yang sebelumnya. So mafhum dia iaitu boleh diambil lah, kerana ada dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi kita hendaklah melihat kepada guru atau orang yang membaca taklim. Sebab tu kalau kita keluar 3 hari, kita tengok pada orang baca taklim. Sebab di situ dia memberi kekuatan dan kerohanian. Sedang berkhutbah, lihat, maknanya baginda akan melihat ke arah kami. Kami tengok gitu. So kita akan melihat dan kita memberi tumpuan lah. Kalau kita tak tengok, so kita akan mengantuk. Bila mengantuk kan, bila khutbah tu jauh, tak pernah tengok, dengar suara saja. Lepas tu senggut-senggut, tersenggut-senggut. Okey, fasal ketiga, Nabi berkhutbah dalam keadaan berdiri. Hadis ke-14, 15 kurungan 15. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman thumma yajlis thumma yaqumu fayakhtubu qa'iman faman nabba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba faqad wallahi sallaitu ma'ahu alfay salatin, rawahu Muslim. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, baginda berkhutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian baginda duduk. Kemudian baginda bangun semula dan berkhutbah lagi, dan dalam keadaan berdiri. Sebab 2 khutbah kan, khususnya kalau khutbah Jumaat lah. Barang siapa memberitahu kamu bahawa baginda berkhutbah dalam keadaan duduk, sesungguhnya dia telah berdusta. Demi Allah, aku telah solat bersama Rasulullah 2000 kali solat. Bila Nabi berkhutbah, Nabi tak pernah duduk, bahkan Nabi berdiri. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu mengucapkan perkataan ini kerana beliau ingin kerana mengingkari perbuatan sebahagian khatib pada zaman pemerintahan Muawiyah yang berkhutbah dalam keadaan duduk. Dia tujuan dia kan. Jadi Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu nak beritahu ni sebab zaman pemerintahan Bani Umayyah. Bila zaman pemerintahan Bani Umayyah, di kalangan pemerintah ada orang tak suka sebab dia buat perkara-perkara yang pelik, menyebabkan orang lain tak suka. Begitu. Jadi khutbah dalam keadaan duduk.
Jadi maksud tujuan dia berkata, dah aku sembahyang 1000 kali, 2000 kali bersama Nabi. Dalam khutbah aku tak pernah tengok Nabi berduduk. Jadi nak sampaikan pada waktu itu kepada khatib pada zaman pemerintahan Muawiyah yang berkhutbah dalam keadaan duduk. 10 tahun Nabi di Madinah. Bilangan solat Jumaat hanya lebih kurang 500 kali sahaja. Kalau dikira 2000 rakaat, kalau dikira 2 rakaat solat Jumaat didarab dengan 10 tahun, maka jumlahnya mencecah 900 lebih. Timbul persoalan bahawa jumlah rakaat solat Jumaat selama 10 tahun tidak sampai 2000. Terdapat dua jawapan. Maksud Sayyidina Jabir ialah mubalaghah. Kadang-kadang dia nak sampaikan dalam bentuk mubalaghah. Mubalaghah ni maksud dia kata banyak, beribu aku sembahyang, aku tak pernah tengok pun. Itu dalam bentuk atau kadar mubalaghah. Atau maksud Sayyidina Jabir ialah solat Jumaat bersama dengan solat-solat yang lain banyak lah. Lebih daripada 2000 lah. Begitu. Khutbah dalam keadaan berdiri. Khutbah dengan berdiri. Hadis ke-14 16 dan golongan 16. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu annahu dakhala al-masjid wa Abdul Rahman bin al-Hakim yakhutubu qa'idan. فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا فقد قال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه مسلم. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau memasuki masjid. Pada masa itu Abdul Rahman bin Hakam sedang berkhutbah dalam keadaan duduk. Kalau bahaya tak apa duduk, ni khutbah duduk. Lalu dia berkata, bila sahabat dia tengok sesuatu benda yang pelik, maka dia tak boleh berdiam diri. Maka lihatlah, dia kata, wahai manusia, kepada orang yang keji ini berkhutbah dalam keadaan duduk, sedangkan Allah Ta'ala berfirman wa idza ra'au tijaratan aw wanimfad tijaratan aw lahwan wanimfaddu tijaratan aw lahwan wanimfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima أوله وإذا رأوا تجارة أوله وانفضوا إليها وتركوك قائما. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Abdurrahman bin Hakam adalah seorang gubernur pemerintahan pada kerajaan Bani Umayyah dan beliau menjadi gubernur di Kufah. Beliau menjadi gubernur ialah di Kufah. Bila waktu khutbah Jumaat, waktu pada hari Jumaat setelah masuk waktu zuhur sebelum solat, tidak boleh sebelum zawal, melainkan salah satu pendapatnya Imam Ahmad mengatakan sebelum zawal tu dah masuk dah waktu Jumaat. Mengapa boleh khutbah masuk? Mengatakan boleh khutbah sebelum masuk waktu zuhur. Ini satu pendapat daripada mazhab Imam Ahmad. Tidak boleh selepas masuk waktu asar, melainkan di sisi Imam Malik rahmatullah alaih. Ayat dalam hadis tersebut diturunkan di Madinah ketika ditimpa kemarau. Orang ramai kelaparan. Sewaktu Nabi menyampaikan khutbah, tiba-tiba datang kafilah perdagangan daripada Syam. Ramai di kalangan sahabat telah bangun meninggalkan Rasulullah ketika itu. Mereka sedang menunggu kafilah tersebut untuk mendapatkan harta dagangan masing-masing. Setelah sahabat yang lain terus setia mendengar khutbah. Jumlah mereka 8 atau 12 orang. Ayat ini dijadikan istidlal bahawa khutbah dengan berdiri. Cerita tentang tu nak cerita khutbah je.
Cuma tu ayat tu pada masa tu oleh kerana menunggu. Jadi banyak yang meninggalkan khutbah untuk pergi dapatkan barang-barang mereka. Semasa berkhutbah tidak boleh meninggikan tangan. Semasa berkhutbah tidak boleh meninggikan tangannya. Wa an Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu annahu ra'a Bishr bin Marwan ala mimbar rafi'an yadayhi qala qabbaha Allahu hatainil yadain laqad ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa ashara bi usba'ihi musabbihah musabbihah. Samurah Sayyidina Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau melihat Bishr bin Marwan berada di atas mimbar dalam keadaan mengangkat tangannya. Lalu beliau berkata, semoga Allah memburukkan kedua tangan itu. Kemudian aku telah melihat Rasulullah tidak lebih daripada begini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Para sahabat begitu berpegang teguh pada sunnah. Sahabat ni dia memang satu-satunya yang mana tak akan boleh menahan, tidak boleh, maksudnya tak boleh berdiam diri apabila sesuatu perbuatan itu dilakukan tidak sebagaimana yang mereka lihat sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi mereka akan buat tindakan. Jadi sebab apa? Mereka tidak akan berdiam diri apabila sesuatu perkara yang bersalahan, khilaf tu bersalahan dengan sunnah sewaktu, dengan sunnah yang dilakukan. Dalam sunnah tu, dalam perbuatan yang Nabi lakukan, perbuatan tersebut tadi jika bersalahan dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi, mereka tak boleh berdiam diri. Mereka akan bagi tahu. Apabila Sayyidina Umarah bin Ruwaibah melihat Bishr bin Marwan berkhutbah dengan mengangkat tangan dengan tinggi, berkhutbah secara demikian adalah khilaf daripada sunnah, maka beliau telah menzahirkan lafaz yang menunjukkan beliau tidak menyukai. Beliau berkata dengan perkataan yang beliau tidak menyukai dan tidak senang hati terhadap perbuatan tersebut. Diketahui daripada hadis ini bahawa boleh nahi mungkar ketika khutbah dan ia tidak dikira perbuatan sia-sia dan mensia-siakan pahala jemaah. Jadi bila nahi mungkar tu boleh kita buat. Nahi mungkar duduk tengah main, orang duduk tengah main handset, duduk tengah main, duduk tengok gadget, duduk tengah khutbah, boleh kita nahi mungkar, diamkan dia. Suatu khutbah Nabi memanggil Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk memasuki masjid. Hadis ke-14-18. Jabir radhiyallahu anhu qala lamma istawa Rasul sallallahu alaihi wasallam yawm al-jum'ati ala mimbar qala ijlisu fasami'a dhalika ibn Mas'ud fajalasa ala bab al-masjid fara'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala ta'al ya Abdullah bin Mas'ud, rawahu Abu Dawud. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar pada hari Jumaat, Nabi datang mimbar pada hari Jumaat. Baginda bersabda, duduklah. Maka Nabi suruh duduklah. Maka Sayyidina Ibnu Mas'ud mendengar sabdaan itu lalu duduk di depan pintu masjid. Duduk. Dia baru nak masuk masjid. Duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lalu berkata, ke hadapan wahai Abdullah, janganlah kau duduk depan masjid tu. Mau masuk tu duduk, dah aku suruh duduk. Betul lah perintah masa tu suruh duduk. Nabi kata duduk. So dia duduk dengar di depan muka pintu tu, duduk atau duduk juga lah. Nabi panggil dia, bukan suruh duduk kat pintu tu, mai dekat sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam masjid. Daripada hadis ini sebahagian ulama berpendapat tidak mengapa khatib berkata-kata di atas mimbar. Maksudnya dia berkata-kata selain daripada apa yang khutbah yang nak disampaikan.
Alamat TV rahmatullah alaih, iaitu ustaz kepada pengarang, iaitu Alamat Tibris, ustaz kepada Imam Tibris, Alamat Tibris. Alamat TV rahmatullah alaih mengatakan bahawa hadis ini menjadi dalil harus bercakap di atas mimbar. Boleh pesan ke atas mimbar. Tu imam tu boleh pesan ke atas mimbar kadang-kadang kan. InsyaAllah tuan-tuan, yang tu tengah main handphone tu, sebelum khutbah ataupun tengah-tengah khutbah, boleh bercakap tengah-tengah khutbah. Tuan-tuan, Masya Allah, yang tu tengah tengok handphone tu, hentikan handphone, dengarlah khutbah yang disampaikan ini. Begitu boleh. Tu tengah-tengah gitu. Alamat TV mengatakan hadis ini menjadi dalil harus bercakap di atas mimbar. Di sisi Imam Abu Hanifah makruh jika tiada sangkut paut dengan amar ma'ruf. Tiada amar ma'ruf. Dia kata amar ma'ruf tu orang duduk main gadget tu. Alama Ibnu Hajar rahmatullahi alaih mengatakan bahawa zahirnya apabila Nabi melihat salah seorang hadirin tiba-tiba bangun berdiri untuk solat, maka baginda memerintahkannya untuk duduk, kerana haram solat bagi yang duduk apabila imam telah berada di atas mimbar. Itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah pun begitu. Kita dah bincangkan sebelum ini macam mana masuk waktu imam sedang berkhutbah tadi. Okey, siapakah yang mendapati satu rakaat solat Jumaat? Siapa yang mendapati satu rakaat solat Jumaat? Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam faman adraka minal jum'ati raka'atan falyusalli ilaiha ukhra wa man fatathu raka'atani min raka'ataini falyusalli arba'an aw qala az-zuhra, rawahu Daruqutni, Imam Daruqutni. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai satu rakaat yang memperolehi mereka, barang siapa yang memperoleh satu rakaat daripada solat Jumaat, hendaklah dia menyempurnakan satu rakaat lagi. Dan barang siapa yang terlepas dua rakaat, hendaklah dia solat 4 rakaat, atau baginda menyebut solat zuhur. So dia kena solat zuhur lah, sebab apabila dia tak dapat rukuk bersama imam di rakaat kedua, maka dia terlepas 2 rakaat. Jadi dengan itu dia kena sembahyang 4 dengan niat zuhur. Hadis ini dalil mazhab Syafi'i dan Maliki bahawa jika tidak mendapat 2 rakaat daripada solat Jumaat, maka hendaklah solat zuhur 4 rakaat. Hafiz Ibnu Hajar menyatakan bahawa maksud hadis ini ialah seorang itu mendapat solat bersama imam selepas 2 rakaat, selepas rukuk kedua imam. Beza solat Jumaat dan solat-solat yang lain ialah solat Jumaat ialah solat bagi orang-orang yang sempurna syaratnya, dan berjemaah merupakan syarat pada sahnya ia, maka memerlukan lebih berjaga-jaga berbanding solat-solat yang lain. Ianya tidak akan didapati melainkan dengan satu rakaat yang sempurna. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Hanafiyah, mereka mentakwil hadis ni, sebab bila hadis ni bukan menjadi dalil mereka, maka mereka terpaksa, mereka telah menghujahkan hadis ini, mentakwilkan hadis ini, mentafsirkan hadis ini. Mereka mengatakan bahawa hadis ini ditujukan kepada orang yang tidak mendapati langsung solat Jumaat berjemaah bersama imam, maka benarlah mereka hendaknya dia solat 4 rakaat. Kena solat 4 lah, sebab dia tak sempat dah lah nak bersama imam 1 rakaat pun. Okey, Imam Hakim rahmatullahi alaih mengatakan bahawa hadis ini di atas syarat Syaikhain, atau tetapi telah dikomentar oleh Imam Nawawi bahawa ianya dhaif, memadai hadis yang telah lalu pada hadis 14-12 daripada Sahihain. 14-12 telah kita baca hadis tersebut. Barang siapa yang mendapat 1 rakaat, dan perbahasan itu telah kita jelaskan. Babu salatil khauf, sembahyang nak menghadapi musuh, dipanggil solat
sewaktu ketakutan. Bab solat sewaktu ketakutan. Takut tu macam mana nak mengerjakan solat? Sebab solat tak boleh ditinggalkan hal-hal keadaan kan, kecuali orang gila dan tak sedarkan diri je yang tidak dimukallafkan untuk melakukan solat. Hak lain semua akil balik, tua, kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, semua dimukallafkan. Solat khauf hanya dilakukan sewaktu menghadapi musuh sahaja, tidak boleh pada situasi yang lain. Situasi ni bila tak berhadapan dengan musuh. Di sisi Imam Malik, solat khauf dikhususkan ketika safar sahaja, manakala baki a'imah berpendapat boleh ketika safar dan mukim, kerana bentuk peperangan terbahagi kepada dua, iaitu difa' dan ikdam, iaitu bertahan dengan menyerang musuh. Ikdam ialah menyerang musuh. Di sisi mazhab Syafi'i, solat khauf ketika safar 4 rakaat, manakala ketika mukim 2 rakaat. Ketika safar 4 rakaat, tapi dalam mukim. Solat khauf masih disyariatkan sehingga sekarang, melainkan Imam Muzani dan Imam Abu Yusuf berpendapat solat khauf tidak disyaratkan selepas Nabi kerana ayat Al-Quran ini. Wa iza kunta fihim, dan apabila kamu ada di kalangan mereka, surah An-Nisa. Jamhur mengatakan bahawa qaid syarat tadi hanya secara sepakat ittifaqi sahaja, bukannya ihtirazi. Wa iza kunta fihim, itu dalam keadaan untuk kita mengerjakan solat lah. Solat khauf sewaktu menghadapi musuh, dan macam mana dia disyariatkan, macam mana ia disyariatkan. Okey, pasal pertama, solat, cara solat khauf, macam mana kaifiat dan cara untuk menunaikan solat khauf. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum an abihi qala ghazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibala Najd, fawazayna al-aduwa fasafatna lahum, faqala ma Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli lana, faqamat ta'ifatun ma'ahu faaqbalat ta'ifatun ala aduwi, وركع الرسول صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة الذي لم تصل، فجاءوا فركع الرسول صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة فسجد سجدتين، وراه النافع نحوه، وزاد فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال نافع لا أراد ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. Okey, Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar meriwayatkan daripada bapanya bahawa beliau berkata, aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalam satu ghazwah ke arah Najd. Ghazwah ni ialah perang lah. Dipanggil ghazwah. Ghazwah ni ialah peperangan yang mana dihadiri oleh Nabi. Dan kalau Nabi hantar jemaah dan Nabi tidak menghadiri bersama jemaah, itu kita panggil dia sariyah. Jamuknya, pluralnya saraya. Dan begitu kalau peperangan yang ada Nabi, dia panggil ghazwah, jamuknya ghazaya, fa'ala. Ghazaya, fa'aya. Chalo. Aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ghazwah ke arah Najd, satu tempatlah. Maka kami telah berhadapan dengan musuh. Lalu kami telah mendirikan saf menghadap mereka.
Setelah sampai saf tu pun kiblat tak lari sebab menghadapi musuh, dan Rasulullah mengimami kami. Satu kumpulan solat bersama Nabi dan sekumpulan lagi menghadapi musuh. Lalu Rasulullah SAW solat bersama kumpulan yang solat bersamanya satu rakaat. Solat bersama kumpulan yang solat bersamanya satu rakaat. Kemudian kumpulan yang satu lagi bersama pergi ke tempat kumpulan yang masih belum solat. Lalu mereka yang belum solat pun datang dan solat bersama Nabi satu rakaat. Kemudian baginda memberi salam dan setiap daripada mereka menyempurnakan satu rakaat lagi secara bersendirian. Hazrat Nafi' rahmatullah alaih juga meriwayatkan seumpama hadis ini dan beliau menambah sedikit dalam riwayatnya. Aku tidak berpendapat bahawa Sayyidina Ibnu Umar mengatakan sedemikian, melainkan ianya adalah daripada Nabi. Apa yang Abdullah bin Umar cerita ni bukan dia reka sendiri, tak. Bukan dia ada-adakan, tak. Pasti dia dengar daripada Nabi SAW. Jika musim PKP sekarang, kalau masjid ditutup, berjemaah di luar pagar dengan mendengar khutbah, adakah sah? Boleh sah. Pagar masjid kita boleh sah duduk daripada pagar masjid. Masa kita bersafkan kepada pagar tu lah. Dia sebab di luar tu, so di luar kaedah dia lain sikit dengan di dalam masjid. Doa khatib di khutbah kedua perlu kita aminkan. Ya, boleh kita aminkan. Tak nak aminkan pun boleh, tak jadi masalah. Maknanya khatib dalam khutbah kedua tu perlu kita aminkan, boleh, tak jadi masalah. Angkat tangan masa khatib berdoa, kita angkat tangan dan kita boleh aminkan, tak jadi masalah. Mic jauh sikit je mana? Mic ni jauh ke betul ke? Jauh sikit pula dah mic ni. Okey, mic okey. Atau jauhkan sikit atau dekatkan sikit ni. Okey, tak apa. Ulama berittifaq bahawa semua cara yang diriwayatkan daripada Nabi mengenai solat khauf adalah boleh diamalkan. Hanya khilaf di kalangan mereka pada tarjih, manakah yang lebih afdal. Dalam kaedah untuk memberitahu tentang solat khauf ni banyak kaedahnya. So setiap kaedah tu boleh kita kerjakan dan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Cuma dia kata hak mana afdal tu je, cara mana, kaifiat mana afdal, itu ulama berselisih pendapat dan memberitahu. Okey, Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahawa jamhur ulama sepakat mengatakan bahawa dengan sebab ketakutan tidak akan mengubah bilangan rakaat. Maknanya kalau sebab bukan dalam safar kan. Kalau dalam safar tu lainlah. So dia bertahan. Bila Nabi SAW bertahan di Madinah, so Nabi tak bersafar. So bilangan rakaat tidak akan mengubah bilangan rakaat. Maksudnya kalau sebab ketakutan, semayang 4 jadi 2. Semayang 4 jadi 2. Tidak. Kalau dia lah orang berada dalam keadaan mungkin, dia tetap 4. Allamah Tibi rahmatullahi alaih mengatakan bahawa difahami daripada hadis ini setiap Jumaat mengikuti Rasulullah pada satu rakaat, kemudian mereka solat sendiri untuk rakaat akhir. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Ini juga pendapat mazhab Imam Auza'i, Imam Ashhab Al-Maliki. Harus juga di sisi mazhab Syafi'i pun boleh juga. Dua Jumaat tersebut menyempurnakan solat mereka bersama-sama. Apabila ada pendapat mengatakan mereka masing-masing menyempurnakannya sendiri, dan pendapatnya ialah sahih, dan pendapat ini adalah yang sahih. Maknanya sebenarnya dalam keadaan solat khauf ni ialah apabila setiap sahabat berittifaq nak semayang di belakang Nabi. Dia tak nak berimamkan dengan orang lain, nak berimamkan kepada Nabi SAW. Sebab itulah sembahyang dia nak sembahyang khauf ni
nak dikerjakan. Kalau masing-masing jadi imam 2-3 orang, 2-3 orang, tak jadi masalah benda tu. Masalahnya sahabat tak nak sembahyang belakang orang lain kecuali sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara daripada solat khauf. Salah satu cara daripada mengerjakan solat khauf. Wa an Yazid bin Rumana an Salih bin Khawwat amman salla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. Muttafaq alaih. Ini salah satu daripada kaedah juga untuk mengerjakan solat khauf. Hadrat Yazid bin Ruman radhiyallahu anhu meriwayatkan, rahmatullah alaih, meriwayatkan daripada Hadrat Salih bin Khawwat, daripada seorang sahabat yang solat khauf bersama dengan Rasulullah pada peperangan Zatul Riqa. Sahabat, peperangan Zatul Riqa adalah yang difardukan, maksudnya untuk menunaikan macam mana kaedah solat khauf. Begitu. Bahawa beliau menceritakan satu kumpulan mendirikan saf bersama baginda dan satu kumpulan lagi berhadapan dengan musuh. Mereka yang bersama baginda menunaikan solat berjemaah sebanyak 1 rakaat. Kemudian baginda tetap berdiri sementara kumpulan tersebut menyempurnakan solat mereka yang selebihnya, lalu pergi menghadapi musuh. Kemudian kumpulan yang kedua pula datang dan solat bersama baginda 1 rakaat yang masih berbaki. Kemudian baginda kekal duduk sebelum salam dan mereka pula menyempurnakan solat mereka dan memberi salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu kaedah lah mengerjakan solat khauf. Dalam riwayat yang kedua 1421, solat khauf disyariatkan kepada peperangan ni lah, peperangan Zatul Riqa. Syariatnya solat khauf ni ialah peperangan Zatul Riqa. Ada pendapat mengatakan ketika peperangan dengan Banu Nadir, daripada seorang sahabat. So antara sahabat yang bersama Nabi di dalam solat khauf, namanya tidak disebutkan dalam hadis ini. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini daripada sanad yang lain, daripada Muhammad bin Qasim dan daripada Sayyidina Salih bin Khawwat, daripada Sahal bin Abu Hasmah. Peperangan Zatul Riqa berlaku pada tahun 5 Hijrah di Ghaufan, di Ghatfan. Bila dia tulis Melayu ni nak eja Melayu ni susah. Kalau tulis Arab tu senang sikit. Di Ghatfan dinamakan Zatul Riqa kerana para sahabat membalut kaki-kaki mereka dengan kain kerana luka berlubang serta berdarah disebabkan perjalanan padang pasir yang jauh yang menyebabkan kasut-kasut mereka hancur. Kerana inilah mereka membalut kaki mereka. Nak pergi pegang kaki tu pecah habis dah. Dan balut Zatul Riqa maksudnya membalut kaki tadi dengan kain. Selipar habis, putus dah sebab jauhnya perjalanan tadi. Dalam hadis ini dikhabarkan mengenai salah satu cara solat khauf, iaitu solat khauf untuk menghadapi musuh. Dalam cara tersebut setiap jemaah akan bersama baginda 1 rakaat. Cuma bezanya ialah Nabi solat bersama jemaah pertama 1 rakaat, kemudian kekal menunggu dalam keadaan berdiri, dan mereka yang pertama tadi bersama Nabi menyempurnakan solat mereka sendiri, kemudian pergi menghadap ke arah musuh daripada saf. Maksudnya dia pergi 1 rakaat
dengan Nabi. Lepas satu rakaat, Nabi bangun rakaat kedua, dan mereka ni menyudahkan sembahyang masing-masing dan terus untuk pergi menghadapi musuh. Dan kumpulan yang menjaga musuh tadi akan datang, yang mana oleh kerana masih Nabi masih lagi berada dalam rakaat kedua, dan mereka mengikuti Nabi SAW. Dalam hadis ini dikhabarkan mengenai salah satu solat khauf. Dalam cara tersebut, setiap Jumaah akan solat bersama Rasulullah satu rakaat. Cuma bezanya Nabi bersolat bersama Jumaah pertama satu rakaat, kemudian kekal menunggu keadaan berdiri, dan mereka menyempurnakan solat mereka sendiri, kemudian pergi menghadap ke arah musuh dalam barisan saf. Kemudian datang Jumaah yang lain, lalu Nabi solat bersama mereka satu rakaat, kemudian baginda kekal menunggu dalam keadaan duduk tahiyat sehingga mereka menyempurnakan rakaat. Kemudian baginda memberi salam bersama mereka. Cara ini dipilih oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Saud dan yang lain daripada mereka. Ini kaedah kaifiat yang kedua ni. Dalam riwayat yang kedua ni, cara sembahyang solat khauf ini dipilih oleh imam-imam tertentu. Dia masih ada lagi macam mana untuk solat khauf juga. Sifat hilm, ini tajuk dia situ saja, tapi masih lagi dalam keadaan solat khauf. Sifat hilm, sifat lemah lembut pada Nabi dan adab mubarak para sahabat. Dan macam manakah adat-adat yang mulia, adab-adab yang mulia di kalangan sahabat apabila bila bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu qala aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kunna bi zatir raq'i qala kunna idza atayna 'ala sajarati zalilatin taraknaha li Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala jaa'a rajulun minal musyrikin wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bi sajaratin fa akhadha sayfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam فاخترطه فقال لرسول صلى الله عليه وسلم أتخافني قال لا قال فمن يمنعك مني قال الله يمنعني منك فتحدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمد الصيف فعلقه ثم نودي بالصلاة فصلي بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول صلى الله عليه وسلم 4 ركعات لقوم ركعتان متفق عليه. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah sehingga sempat sampai ke Zatul Riqa', itu peperangan yang membalut kaki-kaki mereka. Beliau berkata lagi, apabila kami sampai di sebuah pokok yang rendan, tempat nak berehat, maka kami memberi tempat untuk Rasulullah berehat di situ. Bila kami sampai tu, cari tempat masing-masing di bawah pokok. Tapi kalau tempat baik, mereka kata ini untuk Nabi SAW. Kita tak buat tempat lain. Dia mengutamakan Nabi SAW berehat di situ. Perawi berkata lagi, maka seorang musyrik telah datang sedangkan pedang Rasulullah disangkut pada pokok. Lalu dia mengambil pedang baginda dan mengeluarkan pedang tersebut daripada sarungnya dan berkata kepada Rasulullah SAW, adakah tuan takut kepadaku? Baginda menjawab, tidak. Musyrik itu berkata lagi, siapa yang akan menghalang kami daripada aku? Siapakah yang akan menghalang kami daripada aku? Lalu baginda menjawab, Allah menghalangku daripada kamu. Sahabat telah memberi amaran kepada musyrikin kerana tersebut, lalu dia menyarung pedang dan menyangkutnya semula. Perawi berkata, kemudian suruhan solat telah tiba, maka satu kumpulan telah solat 2 rakaat dan ke belakang. Kemudian satu kumpulan yang lain pula solat lagi 2 rakaat. Perawi berkata, Rasulullah SAW solat 4 rakaat secara berjemaah dan sahabat-sahabat hanya 2 rakaat berjemaah sahaja. Okey. Kebiasaan para sahabat ni,
Tak sejam dah. Kebiasaan para sahabat apabila mereka singgah di suatu tempat dalam safar untuk berhenti berehat, mereka akan menyediakan tempat yang terbaik untuk Rasulullah kerana kecintaan sejati kepada baginda. Kecintaan seorang itu yang mengajarnya adab. Cinta tu yang akan mengajar orang tadi adab. Sebab tu ad-dinu kullul adab. Agama itu satu peradaban. Dia nak ajar. Cuma kalau kita lama-lama tak beradab, tak boleh lah. Tak boleh. Kita tetap beradab. Saya kata untuk dengan seorang guru, kita mesti ada sifat takut dan hormat. Sifat takut dan hormat. Kenapa terlalu hormat sampai tak takut? Kalau terlalu takut sampai tak hormat, tak boleh. Dua-dua kena ada. Okey. Kebiasaannya. Jadi terbaik, Nabi menghalangku daripada kamu. Allah menghalangku daripada kamu. Nabi tanya. Bila orang tu bertanya Nabi, peristiwa ini menunjukkan keberanian Nabi. Lalu Allah SWT berfirman, Wallahu ya'asimuka minan nas, dan Allah memeliharamu daripada gangguan manusia. Surah Ma'idah ayat 67. Alamat TV rahmatullahi alaih mengatakan, dikatakan bahawa makna hadis ini ialah Nabi solat dengan berjemaah, dengan jemaah pertama 2 rakaat sehingga baginda memberi salam pada mereka. Begitu juga dengan 2 rakaat jemaah kedua. Jadi bersama dengan jemaah kedua, baginda solat sunat sedangkan mereka solat fardu. Ini adalah dalil mazhab Syafi'i bahawa harus orang yang solat fardu menjadi makmum kepada imam yang solat sunat. Berbeza dari segi mazhab Hanafi, mereka menjawab bahawa hadis ini telah dimansuhkan dengan hadis al-imamu dhaminun. Imam itu bertanggungjawab ke atas sembahyang para makmumnya. Maka Imam Nawawi menjawab kembali bahawa tiada dalil untuk nasakh. Tak ada pun dalil hadis ni dah nasakh, dah mansukh dah. Maka kita kata hadis ni tak boleh pakai. Tak boleh. Mana dalil tunjukkan bahawa dalil ni hadis dah nasakh, iaitu sudah mansukh. Satu lagi kaedah, hadis ke-1423, salah satu kaifiat solat khauf. Ada lagi juga tentang satu solat khauf. Wa anhu qala shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam salat al-khaufi wa saffafna khalfahu saffain fa'adu bainana wa bain qiblah faqabbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbarna jami'an thumma raka'atan raka'na jami'an thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa rafa'ana jami'an thumma hadara بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود فقام الصف الذي يليه انحدر صف المؤخر بالسجود ثم قاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر صف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا جميعا. Okey. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat bersama kami solat khauf. Baginda mendirikan saf-saf kami di belakang 2 saf. Baginda buat saf 2 belakang. Musuh berada di antara kami dan kiblat, iaitu kami menghadap kiblat dan ada menghadap musuh tu, itulah kiblat. Lalu Nabi mengangkat takbir dan kami semua takbir bersama Nabi. Kemudian baginda rukuk dan kami juga rukuk bersama. Kemudian baginda mengangkat kepala dan kami juga mengangkat kepala bersama baginda. Kemudian baginda turun untuk sujud bersama saf yang hampir dengannya, dan sedang saf yang kedua tetap berdiri
menghadap ke arah musuh. Apabila selesai daripada sujud kedua dan saf yang berhampiran Nabi bangun, saf yang kedua pula sujud, kemudian mereka semua berdiri, dan pada rakaat kedua pula saf yang kedua mendahului dan yang berhampiran dengan Nabi selepasnya. Kemudian baginda rukuk dan kami juga rukuk bersamanya, dan baginda mengangkat kepalanya dan kami semua mengangkat kepala. Kemudian baginda turun untuk sujud, dan saf yang hampir dengannya yang lewat pada rakaat yang pertama sujud bersama. Sujud bersama dan saf yang lewat menghadapi ke arah musuh. Apabila Rasulullah SAW selesai sujud bersama saf yang hampir dengannya, saf yang kedua pula turun untuk sujud. Maka mereka semua sujud. Kemudian baginda memberi salam dan kami semua memberi salam bersama. Okey, khair. Berlaku pelbagai kefiat. Macam mana cara pelaksanaan untuk menunaikan solat khauf. Solat khauf dalam hadis-hadis seperti peristiwa dan masa yang berlainan. Solat khauf ni dah ceritakan hadis yang berlainan, hadis yang dan masa-masa yang berlainan. Dalam hadis dinyatakan bahawa jika musuh berada ke arah kiblat, maka tidak perlu hantar jemaah untuk bertahan. Oleh itu jemaah akan rukuk bersama, cuma ketika sujud sahaja saf pertama akan sujud sedangkan saf kedua tetap dalam keadaan iktidal. Nabi solat dengan cara ini di Usfan. Kaedah ni di Usfan. Banyak-banyak kaedah, sebab tu dalam riwayat-riwayat untuk solat ni berbeza-beza. So kita baca habislah. Hadis yang seterusnya, satu tarikat solat khauf juga. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bin nas salat az-zuhri fi الخوف ببطن النخل فصلى ركعتين ثم سلم ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم رواه في شرح السنة. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi mengimami solat zuhur bagi orang ramai ketika berlaku khauf di batn nakhl, maka baginda solat 2 rakaat, kemudian memberi salam dan satu kumpulan yang lain datang dan solat bersama mereka lagi 2 rakaat, kemudian memberi salam. Batn nakhl ialah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Hadis ini bertepatan dengan kaedah mazhab Syafi'i, yakni daripada 4 rakaat Nabi hanya melakukan 2 rakaat sahaja. Mazhab Syafi'i yakni daripada 4 rakaat Nabi hanya melakukan 2 rakaat saja qasar. 2 rakaat terakhir adalah sunnah. Mazhab Hanafi berpendapat peristiwa itu ketika hadar, bukan safar. Maksudnya di dalam mukim lah, di dalam hadar, iaitu tidak bermusafir. Kerana inilah dilakukan 4 rakaat. Ulama Syafi'i menjawab bahawa bagaimana pula Nabi memberi salam pada rakaat kedua. Ulama Hanafiyah menjawab bahawa ia adalah khusus untuk Nabi sahaja, sedangkan Imam Tahawi telah menjawab bahawa peristiwa ini sebelum pemansuhan solat 2 kali yang diharuskan. Sebelum ni kan solat 2 kali masih lagi dikerjakan, tidak dimansuhkan. Apabila solat fardu dah dilakukan, boleh laku sekali lagi. Itu keadaan dia lah. So situasi macam tu. Salah satu juga tarikahnya hadis ke-6 1425 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam nazala baina dajnana wa usfana wa qala lil musyrikin li haula'i salatu hiya ahabbu ilayhim min abaihim wa abnaihim wa hiya al-'asr فأجمعوا أمرهم فتميلوا عليهم ميلة واحدة وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين ثم يصلي بهم فتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذركم وأسلحتهم فتكون لهم
raka'atan fali Rasul sallallahu alaihi wasallam raka'atan rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah singgah di satu tempat di Dajnun dan Usfan. Lalu orang musyrikin telah berkata, mereka lebih mencintai solat daripada ibu bapa dan anak mereka sendiri. Ianya adalah solat asar. Maka hendaklah kamu menghampirkan urusan kamu menuju ke arah mereka sekaligus bila mereka tengah sembahyang serang teruk. Maka sedangkan Jibril telah bertemu Rasulullah dan memerintahkan supaya membahagikan sahabat kepada dua kumpulan. Maka baginda solat bersama mereka dan sebahagian lagi di belakang menghadapi musuh. Mereka mengambil perisai dan pedang mereka. Setiap kumpulan mendapat satu rakaat berjemaah dan Rasulullah mendapat 2 rakaat berjemaah. Hadis riwayat muttafaq alaih dari riwayat Tirmizi dan Imam Nasa'i. Dajnah ialah nama bagi satu tempat di antara Mekah dan Madinah juga. Ini Dajnah lah. InsyaAllah kita berhenti kat situ dulu. So esok hari Ahad, esok malam pun kita ada lagi. Dan Selasa malam ada, Khamis malam ada. Dan pada malam Jumaat insyaAllah kita akan daurah untuk bulan kedua tahun ini. Pada bulan kedua dalam bulan kedua untuk bulan kedua. Peringkat part 2 dalam bulan kedua lah. Sebab setiap bulan kita ada 2 kali daurah. Jadi insyaAllah daurah untuk akhir bulan ni, 3 hari daurah ni, iaitu kita akan mulakan jilid ke-6, iaitu tentang musim haji, babul manasik, iaitu bab mengerjakan haji, jalan jilid ke-6. Sebab jilid ke ni pun, jilid ke-3 dah nak habis ni, terus kita langkau ke jilid ke-5. Sebab jilid ke-4 kita telah habiskan ke semua jilid ke-4 tadi, dan sebahagian sedikit daripada jilid ke-5 di dalam daurah kita. Sebab kita ada 2, satu pengajian online umum dan satu lagi pengajian online secara daurah. Itulah insyaAllah. Dan malam esok kita akan sampai babul salatil Aidain, bab solat hari raya dah. Solat hari raya dah insyaAllah. Belum puasa lagi, nak raya dah kita. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تزحب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Nanti suruh Fadli malam ni Nobli tak ada. Nanti suruh Nobli atau Muda untuk iklankan pengajian kita pada hujung minggu ni untuk daurah yang ke-6. So boleh war-warkan lagi. So baru ni dah war-warkan dah. So war-warkan dan highlightkan lagi sikit. Maka kita akan daurah untuk jilid ke-6 dah insyaAllah. Kitabul Hajj nanti insyaAllah. Wallahu a'lam.